dalam surga, biarlah kami sungguh seperti rusa yang rindukan air. 我们在天上的父，但愿我们每一个人都如切慕溪水， Karena tanpa air itu kami akan mati. 因为没有那活水，我们将要死亡。 Biarlah kami datang kepada air hidup itu untuk menyegarkan dahaga kami. 让我们来到你的活水来，使我们能够被苏醒过来。 Biarlah kami sungguh mencari dan boleh disegarkan melalui firman-Mu. 让我们真正的来寻求，并且你的话可以使我们再次的做苏醒。 Biarlah melalui waktu yang singkat ini kami boleh memusatkan hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau saja. 但愿借着这一段短短的时间，我们全心全意只是来敬拜你， Sehingga sungguh kami boleh mendengar suara-Mu yang berkata-kata kepada setiap pribadi kami. 使得我们每一个人都能够真正的听到你对我们每一个人说话。 Tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan kelemahan boleh menjadi saluran berkat kami semua. 求帮助你软弱的仆人，因为他有限，而且他也有弱点，求主使用。 Yang menyampaikan maupun yang menerjemahkan, satukan hati kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar. 无论是传讲的或者翻译的，让我们有合一的心，可以把你的话传讲出来。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memohon dan berdoa. 奉主耶稣的圣名，我们祈求，我们祷告。 Amin. 阿门。 亲爱恩典堂的会友，早上好。 Yang terkasih anggota jemaat daripada Anugerah, selamat pagi. 主内敬爱的弟兄姐妹，你们不知道我这么幸福再见你们。 Mungkin saudara-saudari sekalian tidak tahu saya begitu susah dapat kembali di sini. 幸福，幸福哦，对不起，是幸福，辛苦。 sangat berbahagia. 但是我有一点伤心sedikit. 伤心。 Oh, saya ada sedikit udah tahu ya. 因为有几位好朋友去了上天。 Karena ada beberapa rekan kami yang telah dipanggil Tuhan. 有林秀珍长老，和美莲姐妹，和有几位好朋友。 Di antaranya yaitu Penatua Arifin Setia dan saudari Hermelien dan beberapa rekan-rekan yang lain. 我没有了机会要见他们。 Saya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menemui mereka. 但是我相信有一天，我们在耶稣的前面，在前。 Tetapi saya percaya di hadapan Tuhan Yesus nanti kami dapat bertemu kembali. Untuk ngomong segitu persiapannya lebih banyak dari khotbah. 为了要讲这几句话，我已经预备讲章更长的时间。 Pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting buat hidup seorang percaya. 今天我们要思考一个题目，对我们来说是非常的重要。 Saya akan memulai dengan menceritakan tentang seorang pengarang lagu. 我要从一个作曲家开始。 Tentu Bapak Ibu tahu ya lagu Amazing Grace. 我们大家可能都知道这个奇异恩典的诗歌。 Pengarangnya adalah namanya John Newton. 他的作曲者的名字就是约翰牛登。 Tapi mungkin banyak dari kita tidak tahu bahwa John Newton ini adalah seorang pedagang budak. 可能我们当中有些不知道，约翰牛登他是一个贩卖人口的商人。
Dia sering naik kapal membawa ratusan budak dari Afrika ke Amerika Serikat. 他时常坐船带着好几百个人从非洲到美国。 Saya mau kasih lihat, itu bukan ikan asin Bapak Ibu yang berjajar itu. 在画面上的这个不是咸鱼， Itu adalah bagaimana para budak itu di dalam perahu. 那是要给你们看到那些被贩卖的人口怎么样躺在船上， Sepanjang pelayaran sangat menderita. 他们的航行是非常的辛苦， Banyak di antara mereka meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan. 有一些他们当中还没有抵达目的地就已经死亡了。 Ini gambar yang lain mengenai situasi di kapal budak tersebut. 这就是另外的画面，关于在这个船上那些被贩卖的人口的情况。 Bapak Ibu tahu ketika budak-budak itu menderita, apa yang dilakukan John Newton? 你们知道吗？当这些被贩卖的人口辛苦的时候、苦难的时候，纽登怎么样对待他们呢？ John Newton dan teman-temannya di tempat kapal bagian atas yang nyaman sedang melakukan pemahaman Alkitab. 纽登和他的朋友们在船的上面，正在一个很舒适的地方，他们正在查经。 Bagaimana mungkin seorang yang belajar firman Tuhan tapi melakukan hal yang seburuk itu? 一个能够这样的学习神的话语的人，为什么能够做出这么不好的行动呢？ Bahkan seringkali John Newton itu mencambuk budak, bahkan menembaki walaupun tidak ditujukan kepada mereka untuk membuat mereka takut. 纽登甚至有时候会鞭打那些人，并且他们不是向哪些人开枪，但是他开枪要威吓他们。 Tetapi bersyukur kemudian dia menyadari dan berbalik dengan 180 derajat. 但是很感恩，他后来就能够醒悟过来，而且他转化180度。 Dia menjadi seorang pejuang yang melawan penjualan manusia atau perdagangan manusia. 他后来成为一个反对贩卖人口的人。 Itulah sebabnya kita sekarang mengerti mengapa di dalam lagu Amazing Grace itu dia menyebut dirinya, mohon maaf, seorang bajingan. 以至于在他的奇异恩典那一首诗歌的时候，他他形容自己是一个强盗。 Amazing Grace, how great thou art, how great that sound that saved a wretch like me. Anugerah yang begitu besar, begitu manis, yang menyelamatkan bajingan seperti saya. 奇异恩典何等甘甜，他能够赦免了我一切罪，拯救了我这个坏人。 Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana orang yang belajar firman Tuhan dengan begitu tekun, tetapi tetap melakukan hal yang begitu buruk. 我们所要学习的是说，一个人是那么的虔诚的来思考神的话语，但是他却能够做到那样不好的事情呢？ Tema kita adalah love in action atau kasih yang dinyatakan. 我们今天的题目是活出爱，就是说有行动的爱。 Dari Yakobus kita akan belajar Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. 我们要从雅各书第2章第14节到26节。 Ayat ini cukup panjang, ada 12 ayat, jadi saya tidak akan membacakannya di awal semuanya. 因为这一段经文比较长，总共有12节，以至于我不会说全部都念出来，但是我要拿一部分来念。 Jangankan Bapak Ibu, saya juga mungkin sudah lupa baca yang tadi, sebentar kemudian udah lupa lagi. 不要说你们，我自己也是刚刚读到的，有时候现在就忘了。 Jadi kita baca sambil sebagian dibaca, sebagian dibahas. 以至于我们要一边诵读，我们也要一边思考。 Ketika kita berbicara tentang love in action, 当我们说到活出爱的时候，
kita harus menyadari ada satu prinsip yang sangat mendasar. 我们要知觉到有一个原则是非常的基本。 Iman yang sejati akan selalu disertai dengan suatu tindakan kasih. 一个真实的信心，它会带出爱的行动。 Iman itu ada di dalam hati kita, tidak bisa dilihat. 信心是在我们的心中是看不到的。 Tetapi yang tidak terlihat itu ternyata ada hubungan dengan yang terlihat, yaitu tindakan kasih kita. 但是呢，看不到的，既然和我们所能看到的有联系，那就是 Jadi 爱心的行 dua 动。 hal ini sangat berkaitan erat. 以至于这两个事情是相当的有很好的关联， Bahkan saling mendukung satu sama lain. 甚至是一个来支持另外一个。 Sehingga kita akan membahas kedua aspek ini pada pagi hari ini. 因此，我们今天要思考这两种事情。 Yang pertama adalah aspek spiritual yang tidak kelihatan, yaitu iman. 第一个就是属灵的层面，是看不到的，那就是信心。 Tetapi bagaimana kita bisa tahu iman ini iman yang sejati atau bukan? 我们如何知道这个信心是真实的还是不是？ Yaitu harus dibarengi dengan apa yang kelihatan, aspek fisikal, yaitu suatu tindakan kasih. 那就是要和我们所能够看到的行动来并行。 Kita akan bahas kedua hal ini untuk agar kita bisa mengerti dan tidak sampai seperti John Newton yang tadi dikatakan baca firman tetapi pada saat yang bersamaan melakukan yang jahat. 我们要思考这两件事，以至于我们不要像刚才的约翰牛顿一样，他学习神的话语，但是他做出来的事情是那么的残酷。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian Cicenci akan bacakan dalam bahasa Mandarin. 要先用英文读，然后用中文。 Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或是姐妹赤身肉体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：“平平安安的去吧，愿你们穿得暖，吃得饱，且不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？”这样，信心若没有行为，就是死的。 Kita akan perhatikan ada kalimat yang saya berikan, ayat yang berikan penekanan secara khusus. 请你们注意，我已经有一些用黄色的字来。 Di awal pengajaran dari Rasul Yakobus ini mengatakan, dapatkah iman seperti itu menyelamatkan dia? 在这里，雅各提醒我们说，这样的信心可以救他吗？ Lalu yang kedua adalah terakhir, yaitu kata pada hakikatnya iman itu adalah mati. 然后这里又说，信心若没有行为，就是死的。 Saudara, ini menjadi suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita. 这是我们在生活中的很重要的一个部分。 Saya katakan ini adalah dampak yang sangat vital. 我说这是一个生死攸关的作用。 Jadi artinya iman yang ada di dalam hati kita itu akan seharusnya terwujud dalam sebuah tindakan, perbuatan. 那就是说，那在我们心中的信心，应该要有一个行动来并行。 Kalau tidak ada perbuatan kasih itu artinya sebenarnya iman ini adalah mati. 若是没有爱心的行动，那表示这个信心是死的。 Bukan hidupnya mati, tetapi imannya mati. 不
不是他的生命死了，而是他的信心死了。 Tapi artinya iman yang mati itu adalah iman yang tidak memiliki kehidupan yang kekal. 那意思就是说，信心的死就表示我们没有永生的生命。 Bagaimana kita hidup akan menentukan apa yang akan kita alami setelah kematian. 我们如何生活，那就能够造成我们以后的生活如何，我们的生命如何。 Kita tidak bisa mengetahui iman kita dengan seutuh-utuhnya. 我们不能够全然的知道我们的信心， Tetapi ketika iman itu mendorong kita melakukan perbuatan baik, maka kita boleh dikatakan memiliki iman yang sejati. 但是当这个信心能够推动我们去做善事的时候，那就表示我们的信心是真实的。 Tetapi jangan dibalik. 但是不要把它反过来， Ada perbuatan baik artinya ada iman, belum tentu. 我们不可以说如果有好行为就是有好信心，那不一定。 Tetapi kalau ada iman, pasti ada perbuatan baik. 但是如果有信心的话，我们一定会有行动，有好的行动。 Hal yang kedua yang mau saya katakan adalah iman itu bukan hanya bersifat secara intelektual atau hanya pemikiran saja. 第二件就是说，我们的信心并不是单单是一个知识的问题。 Dari ayat yang berikutnya, dari ayat 18 sampai 20, saya akan bacakan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada Allah, hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? 必有人说：“你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。你信神只有一位，你信得不错，鬼魔也信，却是战兢。西湖的人啊，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？” Kata yang mau kita perhatikan adalah tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. 这里我要着重的是说，鬼魔也信。 Jadi iman kita itu bukan sekedar percaya. 因此，我们的信心不是单单说相信， Setan juga percaya Tuhan Yesus anak Allah. 因为魔鬼也相信主耶稣是神的儿。 Mereka juga gentar menghadapi Tuhan Yesus. 他们面对耶稣的时候也是战兢， Tapi mereka tidak punya iman. 但是他们却没有信心。 Bagaimana kita bisa tahu akan iman kita? 我们要如何知道我们心中有信心呢？ Sekali lagi, ketika iman itu terwujud menjadi sebuah perbuatan-perbuatan baik. 再一次说，这个信心若是有爱的行为做出来的时候，才是真实的。 Bagaimana kita bisa mengecek apakah kita itu hanya percaya atau sungguh beriman? 我们怎样知道我们是单单相信，还是我们真实的信心呢？ Orang yang beriman itu akan bergantung dan mengandalkan Tuhan. 一个有信心的人，他一定会依靠上帝。 Sekalipun hidupnya sulit, sekalipun dikasih sakit penyakit, sekalipun begitu menderita, dia tetap bersandar sama Tuhan. 虽然说他的生活是那么的艰苦，甚至他是身在患病当中，或者他是那么的辛苦的话，他仍然相信神。 Tidak kalau mengalami kesulitan lalu mencari jalan lain di luar Tuhan. 当他遇到困难的时候，他没有寻找除神以外的别人。 Ketika kehidupan begitu sulit, lalu pakai jalan pintas, lakukan hal yang tidak benar. 当他遇到生活的艰苦的时候，他就用其他的方式去找。 Ketika mengalami sakit penyakit yang begitu berat, 当他生重病的时候， dia
Marah sama Tuhan, boleh marah sama Tuhan. 他对神生气，可能可以对神生气， Tetapi jangan, dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. 但是永远都不要离弃神。 Cerita sedikit mengenai Cimeilian. 我要说关于一点点和美莲姐妹的事。 Dia didiagnosa kena sakit kanker sudah lama sekali. 她很久以前就被诊断是患上了癌症， Sudah mengalami berbagai macam pengobatan yang membuat tubuhnya sangat lemah. 她已经经历到许多方式的治疗，以至于她身体变为虚弱。 Satu kali kita pergi sama-sama ke Jakarta, mungkin dari Cialing ada yang masih ingat. 有一次我们一起到野城去，可能嘉陵的人们能够记得。 Lalu Cimeilian itu tidak ikut pulang, tetapi tinggal rumah keluarganya di Jakarta, kita pulang. 那个时候，美莲姐妹没有跟我们一起回到安龙来，但是她住在她亲戚的在野城的家。 Di dalam bus, tiba-tiba kita mendengar kabar bahwa Cimeilian itu jatuh di kamar mandi. 在车上的时候，我们突然间听到说她在洗澡房那边跌倒。 Lalu kemudian kami di dalam bus itu berdoa bersama untuk Cimeilian. 然后在车上的时候，我们就一起为美莲姐妹祷告。 Lalu selang berapa lama Cimeilian ternyata puji Tuhan bisa pulih. 不久，感谢主，美莲姐妹痊愈了。 Lalu saya bertemu dengan Cimeilian. 然后我见到她的时候， Lalu saya bilang, waduh Cimeilian, saya sangat sukacita melihat Cimeilian. 我说我很高兴能够见到美莲姐妹。 Lalu dia bilang sesuatu yang sampai sekarang masih saya ingat. 然后她说了一句，我到现在都还在记得。 Iya, sampai sekarang saya nggak mati-mati tuh. 是的，到如今我还活着。 Tetapi diucapkan dengan begitu santainya. 但是她说的时候是那么的悠闲。 Dari situ saya yakin dan percaya Cimeilian itu sudah begitu berserah. Tuhan mau sembuhkan boleh, Tuhan mau panggil juga boleh. 从那时候我就坚信，美莲姐妹她已经把自己完全交托主，说她能够康复也好，她不能她也行。 Itulah iman yang ditunjukkan di dalam suatu sikap hidup yang benar. 这就是一个信心在我们的生活当中被彰显出来，一个真实的信心。 Kalau kita bicara perbuatan baik, ini adalah sikap hidup yang betul-betul memuliakan Tuhan. 就是我们有好行为，那就是能够荣耀神的好事。 Lalu yang terakhir, mengapa iman itu perlu hadir dalam hidup kita? 最后，为什么信心需要在我们的生命中出现呢？ Jadi iman dan perbuatan itu seperti sebuah kerjasama, dua-duanya harus ada. 所以，信心和爱心的行动是要合作起来，两个一起并行。 Tidak bisa, saya punya iman tetapi saya tidak punya perbuatan. Tapi saya punya perbuatan, wah melakukan banyak hal, tetapi sebetulnya dia tidak punya iman. 不能够说我们有信心，但是我们没有好行为；也不能说因为我们有了好行为，我们就有信心。 Ayat ke-21 sampai 24 kita lanjutkan. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah mempertentukan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. 我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。这就应验经上所说：亚伯拉罕信神，这就算为他的义，他又得称为神的朋友。这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。 Di sini dengan sangat jelas dikatakan bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. 这里很清楚地告诉我们说，信心是和行为并行。
Ini adalah hal yang harus terjadi dalam kehidupan setiap kita. 这是我们生命中应当出现的。 Galatia 5 ayat 6 berkata, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. 加拉太书5章6节告诉我们说，原来在基督耶稣里，受割礼不受割礼全无功效，唯独使人深化仁爱的信心才有功效。 Kalau saya tanya di sini ada yang disunat? 就是问大家，在这里有人受割礼吗？ Jadi apa artinya ayat ini buat kita hari ini? 这个经文对我们来说有什么意思呢？ Saudara, bersunat atau tidak bersunat itu menunjukkan satu status. 割礼或者不受割礼是指明一个地位， Mungkin status itu adalah kita orang Kristen. 可能这个地位是说我们是一个基督徒， Kita jemaat GKI Anugerah. 我们是恩典堂的信徒。 Kita tiap minggu ke gereja. 我每个礼拜，我每个主日都上教堂去。 Saya penatua, saya pendeta. 我是长老，我是牧师， Tapi semua itu tidak ada artinya. 但这全都是没有意思的， Kecuali itu terwujud nyata dalam kehidupan kita. 除了我们能够在我们的生命中活出来， Iman yang bekerja oleh kasih. 信心是用爱的行动。 Jadi iman itu dinyatakan dalam bentuk perbuatan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dan bisa dirasakan oleh orang. 所以说，信心是由行动来彰显出来，你不能够看到的，就能够被人感受到。 Jadi di dalam aspek iman ini saya bahas yaitu betapa hubungan antara iman dan perbuatan itu vital karena menentukan hidup mati kita dalam kekekalan. 所以我在这里要再次着重说，信心和行为是非常的有关联，因为它是一个生死攸关的作用，也是有至关重要的去影响他人。 Bukan hanya sekedar intelektual, bukan hanya sekedar percaya, tetapi betul-betul menyerahkan diri bergantung kepada Tuhan. 不是单单相信，但是我们真正的全然交托主，我们要依赖他。 Dan tentu saja kedua-duanya harus bersama-sama ada. 当然，这两种要一起都并行。 Berikutnya kita akan masuk ke dalam yang bagian kedua, yaitu bagaimana iman itu menjadi sebuah tindakan kasih. 然后我们要进入第二题，就是说我们的信心是怎么样能够成为行动。 Yang pertama adalah melihat. 首先就是我们已经看见， Apakah kita melihat sekeliling kita? Tuhan fisik yang bisa kita lihat. 那就表示说我们所能看到的物质上的需要。 Saya tidak berkata bahwa kita harus lakukan sesuatu yang begitu besar di dalam kehidupan ini. 我并没有说我们在生命中要去做一个很大的事情， Tetapi kita melihat sekeliling kita. 但是我们去看我们是周围的， Mungkin ada karyawan kita yang sedang kesulitan. 可能有我们的职工遇到困难的时候， Ada mungkin teman kita sedang mengalami masalah. 也有可能我们的朋友正在经历到问题。 Mungkin ada pembantu kita sedang sedih. Apakah kita bisa menolong mereka dalam sebuah sikap yang penuh kasih? 也许我们的佣人他们在伤心的时候，我们是否可以用一个行动来安慰他们，来帮助他们呢？ Tidak perlu berpikir terlalu jauh sampai kemana-mana. 我们不用想得太远， Yang paling dekat, yang ada di sekitar kita sehari-sehari. 我们只要看到我们天天靠近我们的事情， Kita percaya Tuhan bisa arahkan kita dalam sebuah situasi.
我们相信神一定会让我们能够去到一个环境里，一个状况中。 Mungkin pagi hari ketika kita berdoa, 可能早上我们祷告的时候， Tuhan tunjukkan kepada siapa hari ini saya akan berbagi kasih. 神啊，求你指引我要对什么人来做一个爱的行动。 Mungkin Tuhan akan tunjukkan sesuatu sehingga kita bisa melihat. 可能神要指引我们，使我们能够看到。 Tuhan Yesus adalah orang yang seperti itu. 主耶稣就是这样的人。 Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 马太福音9章36节怎么说？他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。 Saya percaya begitu banyak orang yang bisa menerima kasih Allah melalui hidup kita. 我相信有那么多的人，他们可以借助我们来领受神的爱。 Mungkin bisa dengan ucapan-ucapan yang menghibur, menguatkan. 可能只是一句安慰的话，或者能够鼓励他们的话。 Tetapi apakah kita siap ketika kesempatan itu Tuhan bukakan atau kita lewatkan saja begitu saja? 但是我们是否已经预备好呢？当那个机会来到的时候，我们是否就这样子让它白白的过去？ Setelah melihat tentu saja tidak berhenti di situ, kita harus bertindak. 看见了以后，我们不单单停顿在那里，但是我们要有所行动。 Melihat itu menggerakkan hati kita, iman kita. 看见就是要使我们的信心可以有所行动。 Kembali kepada ayat yang tadi lagi. 我们再次回到刚才所读的 Ayat 经文。 21-24, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. 我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。 Perbuatan-perbuatan diulang-ulang terus karena itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan menentukan. 这里主是重复行为，因为那是很重要的。 Kalau kita hanya melihat lalu saya mau doakan, apakah itu sungguh sebuah iman yang sesungguhnya? 要是我们看到了，然后我们只是说我要为他祷告，我们没有行动，那是不是这一个真实的信心呢？ Bahkan kita sering bilang gini, nanti saya doakan, terus lupa nggak didoakan lagi. 甚至有时候我们会说，等下我为你祷告，但是后来我们却忘记了。 Untuk doakan saja lupa, apalagi mau melakukan sebuah perbuatan. 只为了为他祷告也会忘记，何况是要进行一个行动来帮他呢？ Setelah melihat lalu melakukan sebuah tindakan, 我们看了，然后就采取一种行动。 ini yang lebih susah lagi. 但是另外的一个是更难。 Apakah kita siap untuk berkorban? 我们是否预备好自己来付出代价？ Tadi kita bisa melihat contohnya adalah Abraham. 刚才我们已经看到了的例子就是亚伯拉罕。 Saya tidak bisa membayangkan apa yang ada di dalam pikiran Abraham. 我实在不能想象到亚伯拉罕心中有什么样的想法。 Tuhan janjikan anak kepada dia. 上帝允许他有一个孩子， Dia tunggu bertahun-tahun, berpuluh tahun, lalu Tuhan berikan. 然后他成长了，已经成长了几十年，然后神要了他。 Tetapi terus Tuhan minta, persembahkan anakmu kepadaku. 然后神要亚伯拉罕将他的孩子奉献给神。 Tetapi luar biasanya Abraham, ya siap lakukan. 但是亚伯拉罕是那么的非凡，他说：“是的，我要做到。” Apakah kita siap untuk berkorban? Mungkin waktu kita, perhatian kita, bahkan secara
materi kita. 我们是否已经预备好要牺牲一些呢？可能是我们的时间，可能是我们的物质。 Saudara, ini menunjukkan kualitas iman di dalam hati kita. 这就表明我们心中信心的一个kualitas 质量。 Kalau kasih kita semakin besar, kita semakin rela berkorban. 就是我们的爱越大的时候，我们就更愿意付出。 Lalu ada satu contoh lagi dalam berkorban, yaitu Rahab. 愿意付出的另外一个例子就是拉合。 Mungkin kita nggak ngerti ya, Rahab berkorban apa? 我们可能不明白拉合到底已经付出了什么呢？ Ini bagian ayat yang kita terakhir 25-26. 这是25、26节这里说到的。 Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menorong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. 妓女拉合接待使者，又放他们从别的路上出去，不也是一样因行为称义吗？身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。 Kalau Abraham berkorban sampai rela anaknya mati dalam dikorbankan. 若是亚伯拉罕付出，甚至将他的孩子要带到死亡中， Rahab ini bersedia mati untuk sesuatu yang dia yakini, yaitu Israel akan diberkati oleh Tuhan. 拉合却因作他相信以色列将被神祝福，而要献上自己的生命。 Bukankah jadi suatu resiko besar ketika menyembunyikan mata-mata musuh di dalam rumah? 若是将一个敌人的眼线藏起来，那是一个有很大的不幸。 Kita pikir biasa-biasa aja, tetapi resikonya itu adalah dia mati, seluruh keluarganya juga mati. 可能我们会说只是普通的一件事，但是要想想，不单他一个人死，他的全家也会为此而死。 Kadang dalam tindakan iman berupa kasih, mungkin kita juga akan beresiko. 有时候我们要用爱心来证明我们的信心的行动的时候，可能我们也有付上代价。 Bahkan ketika menolong orang pun ada resiko, bisa disalah mengertikan. 但是当我们去帮助他人的时候，可能也有危机，说我们被人家误解了。 Ketika mungkin kita berbagi firman, membagikan Injil, apakah itu tanpa resiko? Resiko orang bisa marah, orang bisa memusuhi kita. 当我们去分享神的话语的时候，可能我们也会遇到别人会责骂我们，或者他们不喜欢我们。 Tetapi itu menunjukkan apa sebenarnya yang ada di dalam hati kita. 但是这一切都是表明我们在心中有的是什么。 Saudara, menarik sekali bahwa Abraham disandingkan dengan Rahab. 这是一个很吸引人的事情，就是把亚伯拉罕和拉合合在一起论。 Saudara sadar ya, ini kontras yang sangat luar biasa. 这是很极端的一个相反。 Satu, Abraham itu adalah seorang yang sangat dihormati, sampai kita manggilnya adalah Bapak Abraham. 一个亚伯拉罕是那么的被人尊敬，以至于我们说他是父。 Lalu Rahab dipanggil apa? 拉合呢， Pelacur Rahab. 他被称为妓女拉合。 Saudara bisa kaget, kenapa Yakobus, dua orang yang sangat berbeda dijadikan teladan iman? 我们可能会
惊奇，为什么雅各书要把两个完全不同的人来当成我们的榜样呢？ Tapi saya sudah cerita bahwa Rahab itu menunjukkan sebuah pengorbanan, menunjukkan iman yang sejati dari perbuatannya. 但是我刚才已经说到，拉合他已经表明出他真实的信心，借助他的行为。 Tetapi saya percaya Yakobus dengan sengaja taruh Abraham dan Rahab. 但是我相信雅各是特意的将亚伯拉罕和拉合放在一起， Justru untuk kasih pelajaran sama kita. 就是要给我们一个功课。 Abraham orang Israel, bangsa masuk dalam perjanjian Allah. 亚伯拉罕是以色列民，他是神所选的、所应许的选民。 Rahab orang asing, orang Kanaan. 拉合是迦南地的人，他是一个外邦人。 Ini menunjukkan kepada kita, tindakan kasih kita itu bukan sekedar kepada orang-orang kita sendiri. 这表明对我们来说，我们要献出我们爱的行为，并不是要给自己的人罢了。 Mungkin ada orang-orang lain di sekitar kita. Mungkin itu pembantu kita, sopir kita, pegawai kita. 但是在我们四周围的人，还有其他的人，那可能是我们的佣人，还是我们的司机。 Saudara, iman dan perbuatan itu sama dengan kesaksian yang berkuasa. 信心和行为是一个有权力的权威的证明。 Bagaimana kita bisa bersaksi kepada orang-orang di luar sana yang mungkin tidak sama dengan kita, begitu bisa mencapai apa yang Tuhan mau? 我们如何对那些外面的人做见证呢？因为他们和我们是有不同的观念。 Yang kedua yang mau Yakobus ajarkan kepada kita atau Tuhan mau ajarkan kepada kita. 第二，雅各或者是神要教导我们的是， Jangan pandang rendah orang yang rendah. 不要看低那些在地底的人。 Saudara seorang pelacur kita anggap sampah. 一个妓女，我们当作她是没有用的。 Tapi dicatat di Alkitab punya iman yang begitu luar biasa. 但是在圣经里却记载了她拥有那么非凡的信心。 Saudara tahu ada kesamaan antara Abraham dan Rahab ini? 你们知道吗？亚伯拉罕和拉合却有相同之处。 Tadi saya cerita perbedaannya. 刚才我谈到他们的不同点， Tetapi ada persamaannya. 但是他们也有相同之处。 Ada yang tahu? Daripada Memang ngantuk-ngantuk coba mikir. 比起你们打瞌睡，还是想想吧。 Abraham dan Rahab ada dalam silsilah Tuhan Yesus. 亚伯拉罕和拉合都是一样的，有在耶稣的家谱里。 Kalau Abrahamnya kita pasti tahu dia mah orang terhormat, orang beriman. Tetapi Rahab pelacur itu masuk namanya dalam silsilah Tuhan kita Yesus Kristus. 我们也知道亚伯拉罕是一个受尊敬的人，他可以载入圣经里。但是拉合这是一个妓女，她名字也载入圣经里。 Saudara, jangan anggap enteng. Siapa tahu orang yang kita bagikan kasih bisa punya iman yang sedemikian. 请大家都不要轻看那些我们分享给他爱的人，可能他心中也有一个很好的信心，真实的。 Menurut penelitian, saya tidak punya waktu untuk bercerita terlalu panjang. 我没有时间讲的太多，但是根据一个资料， Rahab ini menikah dengan namanya Salmon, bukan ikannya, namanya Salmon. 拉合嫁给沙门， Katanya, ini bukan dalam Alkitab, ini menurut cerita. Salmon ini bisa jadi salah seorang pengintai yang Rahab sembunyikan. 他们说拉合嫁给一个他所隐藏的侦探。 这个是很浪漫的故事吗？ Apa
Ini cerita yang sangat romantis， seperti drakor yang suka kita baca, suka kita lihat. 就好像我们所看到的影片。 Ya itu sih bisa benar bisa enggak. Tetapi Alkitab mencatat keturunan dari Salmon dan Rahab ini adalah Boas. 但是圣经记载说，拉合和撒门的他的继承人是波阿斯。 Boas lalu menikah dengan siapa? Ruth. Yang kita sering baca ya, ada persekutuan Ruth kan. Boas menikah dengan Ruth. 波阿斯和路德结婚， Lalu punya anak namanya Obed. Lalu punya anak lagi namanya Isai. 他有一个孩子名叫 Obed， 然后是耶西。 Kita tahu Isai itu adalah ayahnya Raja Daud. 我们知道耶西是大卫王的父亲， Dari Raja Daud sampai akhirnya menjadi Yusuf dan Maria. 从大卫王后来就有约瑟和玛利亚。 Lalu disitulah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. 然后就是主耶稣莅临在这个世界上。 Saya akan mengakhiri bagaimana hidup kita, tindakan kasih kita haruslah seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. 我要告诉你们怎么样来生活，使我们能够活得像主要我们活的一样。 The greatest love in action, tindakan kasih yang terbesar. 最伟大的爱的行动。 Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 罗马书5章8节告诉我们说，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。 Mari kita berdoa. 让我们进入祷告。 Bapa di dalam surga, terima kasih untuk apa yang boleh kami dengar pagi ini. 我们在天上的父，我们为做我们今天所能听到的感恩。 Bapa, kami orang-orang berdosa, kami orang-orang yang tidak layak. 天父，我们都是罪人，我们是不配的人。 Tapi kami telah menerima kasih yang terbesar yang tidak pernah bisa terbayangkan oleh kami. 但是我们却已经领受了那最伟大的爱，是我们无法想象的爱。 Kasih Tuhan Yesus yang dinyatakan di kayu salib bagi kami semua. 主耶稣基督在十字架上所彰显对我们的爱， Biarlah kasih itu tidak menjadi sia-sia dan berhenti hanya di dalam diri kami. 让这爱不要就这样子停顿，只是停顿在我们自己的身上。 Tetapi kasih itu bisa mengalir melalui kehidupan kami untuk orang-orang di sekitar kami. 但是这个爱能够从我们的生命中流露出来，去爱其他的人。 Sekecil apapun itu boleh menunjukkan akan kasih kita kepada mereka ya Tuhan. 无论是多小的爱，都能够来表明我们对他们的爱。 Tolong kami untuk kami boleh menjadi alat-Mu. 求帮助，使我们能够成为你的器皿。 Dalam segala keberadaan kami sungguh mau dipakai oleh-Mu untuk kemuliaan-Mu saja. 我们就如今天的我们愿意被主使用来荣耀主你的名。 Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, siapapun yang kami temui, 无论我们在哪里，无论我们做了些什么，或者我们遇见了什么样的人， orang boleh melihat, merasakan, dan mengalami kasih Allah melalui hidup kami. 人们都能够看到，能够经历到神对我们的爱。 Itulah iman yang sesungguhnya yang sangat dirindukan oleh Tuhan ada dalam hidup setiap kami. 这就是神要在我们里面所发现的一个真实的爱。 Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya, Kau pimpin dan Kau bentuk. 我们要将我们的生命全然交托主，求主带领，求主塑造。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memohon dan berdoa. 奉主耶稣的圣名，我们已经祈求祷告。